Soalan nombor 1, dia nak negation P. P ialah John is tall, A, and John is thin. Okay, dia nak negation P. Negation P ialah negation A and negation B. So, P ialah John is not tall and John is not thin. Seterusnya kita pergi kepada soalan 1B. Soalan 1B ni dia minta kita buat satu truth table yang di mana ada huruf P dan Q. Okey, macam biasa dia bagi huruf P dan Q, kita letak kat sini P dan Q. Dan dalam soalan ni juga dia nak kita buat P implication Q, ni P implication Q dan negation P implication negation Q. So kita buat satu-satu juga kat sini, negation P, negation Q dan dia pun jalan kira dekat sini. Okay. First, kita akan buat kat sini macam biasa ikut formula dia. P adalah true, true, false, false. Dan Q, true, false, true, false. Okay. Seterusnya, kalau dia ada negation P, dia akan berlawanan. Contoh kat sini. Kita tengok huruf P sebab dia adalah huruf P. T, dia truth, dia akan jadi kat sini false. Kalau truth juga, dia akan jadi sini false. Sini adalah false, sini adalah truth. Sini false, sini adalah truth. Sama juga dengan sini, negation Q. Dia kat sini juga akan jadi berlawanan, iaitu true, false, false, true, true, false, false, true. Okey. Beralih pada soalan seterusnya yang kat sini, dia bagi P implication Q. Arah ni menunjukkan dalam satu kotak ni akan ada satu sahaja yang salah. Yang lain semua false. Yang lain semuanya truth. Okey. Contohnya kita tengok yang sini. Tutup yang sini sebab dia nak PQ sahaja. Okey. Truth, truth akan jadi truth. Okey. True, false, dia akan jadi false. Okey. False, true, dia akan jadi truth. False, false, dia akan jadi truth. Dia akan hanya jadi satu je false dalam kotak ni. Sebab dia punya formula dia hanya satu sahaja yang salah. Seterusnya, bahagian sini pula. Negation P, implication by negation Q. Kita tengok PQ yang ada negation saja. So, yang ni kita tutup. So, kita tengok sini. False, false, sini adalah truth. False, truth, dia akan jadi truth. True, false, dia akan jadi false kat sini. Truth, truth, dia akan jadi truth. So, inilah jalan kira yang terakhir. Sebab yang ni pun sama macam ni. Okey, itu saja untuk jawab untuk pengiraan 1B. Okay, so for the next question is 1C. The contrapositive proof technique uses the above identity. If we want to prove P, then Q, it is exactly the same thing to prove its contrapositive. Use the contrapositive proof technique to prove that if the square of an integer m is even, then the integer m must be even. Okay, so for this question, we must prove that if m squared is even, then the integer m must be even. M must be even. That is P then Q, where
be m squared is even and q m is even. Okay, next. The contrapositive of this statement is negation Q, then negation P. That is if M is not even, then M squared is not even to. In other words, if M is odd, then M squared must be odd too. Okay. Now, if M is odd, then M is equal to 2k plus 1 for some integer k. Okay. Then M squared is equal to 2k plus 1 squared is equal to 4k squared plus 4k plus 1, which is, it also will be an odd number. Okay, this is for question 1C, the contrapositive proof technique. Seterusnya soalan kedua, yang mana soalannya adalah 1 tambah 4 tambah 7 tambah dot tambah 3n tolak 2 sama dengan n dalam kurungan 3n tolak 1 bahagi 2. So, the first kali mathematical induction ini kita kena tahu mana left hand side dan right hand side. Yang ini ialah left hand side dan ni ialah right hand side. Okey, untuk basic step ni, left hand side dengan right hand side ni mesti sama. Jadi basic step, let n sama dengan 1, left hand side masukkan nilai n ni 1. Jadi 3 dan golongan 1 tolak 2. So selesaikan dapat nilai 1. So right hand side pula, masukkan nilai sama juga 1 dalam kurungan 3 dalam kurungan 1 tolak 1. Selesaikan dapat 2 per 2, iaitu bersamaan 1. So left hand side sama dengan right hand side. So untuk seterusnya, bila dah basic step ni betul, kita boleh teruskan dengan inductive step. Inductive step yang mana P dalam kurungan N, P N tambah 1, ini mesti true. Dua-dua kena true. Jadi P N
sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 tambah dot tambah 3n tolak 2 sama dengan n dalam kurungan 3n tolak 1 bahagi 2. So P tambah n tambah 1 sama juga 1 tambah 4 tambah 7 tambah dot tambah ini nilai yang Pn ni kita tambah dengan n tambah 1. Jadi 3n tolak 2 tutup kurungan tambah dengan 3n tambah 1 sama dengan sama juga kena tambah n tambah 1 tu. Jadi n tambah 1 3n tambah 1 tolak 1 bagi 2. Jadi ini dia punya jadi bila kita nak tahu Pn ni dengan Pn tambah 1 ni nak tahu betul ke tak, kita kena proof kan. Jadi kita ambil balik yang ni, kita ambil left hand side ni. Left hand side ni kita tengok sama tak dengan right hand side ni. So kita proof 1 tambah 4 tambah 7 tambah dot tambah 3n tolak 2 tambah dengan 3n tambah 1 saling balik atas ni. Lepas tu kita bukan ambil yang right hand side ni. Right hand side ni kita tutup dulu. Ini bila jawapan akhir dia. Jadi kita selesaikan ni 3n tolak 2. Kenapa saya macam saya boleh dapat benaran ni? Saya ambil daripada sini. Sebab 3n tolak 2 dia ada dekat Pn. So 3n tolak 2 sama dengan n dalam kurungan 3n tolak 1 bagi 2. Jadi 3 ni saya ambil ni. Kemudian buat macam biasa tambah 3n tambah 1. Lepas tu selesaikan. Yang ni 3n tambah 1 ni kita nak samakan penyebut dengan 2. Jadi darab 2. So kita samakan penyebut dia. Kemudian barulah boleh selesaikan. Lepas tu dapatlah 3n kuasa 2 tambah 5n tambah 2 bagi 2. Jadi kita faktorkan. Jadi dapatlah n tambah 1 dalam kurungan 3n tambah 1 tolak 1 bagi 2. So yang ni left hand side, yang ni right hand side. So it's proof. Question 3A. Dia nak formal statement. Do not use tanpa menggunakan dua simbol ni. Okey, daripada statement ni kita boleh tengok dia ialah non-negative square. So kita boleh buat ayat all real numbers have non-negative square. Ataupun kita boleh buat ayat the square of any real number is non-negative. Question 3B. Denote statement formal menggunakan quantifiers, variables and predicate. Statement dia adalah there are barber who shave all men in town who do not shave themselves. Okay, there are barber all men who do not shave themselves. Negation shave YY implies shave XY. Okay, yang seterusnya soalan yang keempat, 4A1. Okay, explain what is meant by following terms. Okay, a graph. Okay, a graph are discrete structure consisting of vertices and edges. Maksudnya dalam graph ni mesti akan ada vertices iaitu titik dan juga edges. Edges ni ialah perjalanan untuk pergi ke suatu tempat. Okay.
So, second, to describe a different kind of structures which arise in a variety of natural setting. Okay. Seterusnya, graf ni boleh juga diterjemahkan dalam pelbagai bentuk. Okay, as example, route map, probability diagram, flowchart dan juga T-diagram. Seterusnya soalan 4A2 yang mana what is mean a simple graph? A simple graph is a graph in which each edge connect two different vertices and no two edges connect the same pair of vertices. It means setiap edge connect two different vertices. Two different vertices, dua bucu yang berbeza. Ni bucu yang berbeza. Jadi dia connect dengan dua bucu yang berbeza. And no two edges connect the same pair of vertices. Tak ada edge yang connect dengan sama bucu. Ni macam ni. Lepas tu ni pun dua kali. Tak ada. Okay, for next question is question 4. Explain what is meant by a simple path. Okay, a simple path. A simple path is a sequence of vertices with the property that each of the vertex in the sequence is adjacent to the vertex next to it. A simple path is also a path that does not repeat vertices. Okay, this is the meaning of a simple path. Question 4, dia nak cyclic graph. Cyclic graph ialah graf yang bersambung. So, bermula daripada edges A, edges B, edges C, edges D. Dia pada A ke edges B, ke edges C, ke edges D dan ke edges A. Dia bermula daripada edges A dan berakhir dengan edges A. Itulah cyclic graph. Seterusnya kita akan menerangkan mengenai question 4C yang diminta suruh kita lukis graf yang bersambung tapi bukan graf yang simple. So, graf yang bukan simple, dia ada loop dan multiple edges. Contoh dia macam ni. Macam ni diberi adalah graf simple. So, untuk jadi dia bukan graf simple, kita buat loop dekat luar dia ni. Dan kita buat satu lagi, edges dekat luar ni. Yang ni diberi nama sebagai loop. Yang ni pula kita bagi multiple
edges. Kenapa? Satu dekat sini bertemu dengan titik yang sama dan dekat dalam ni pun satu. So, itu saja untuk penerangan 4C. So for the question number 4D, find a minimum spanning tree for the following weighted graph. So here is the graph and kita akan lukis dia punya spanning tree kat sini. Okay, first kita kira dia punya bucu, iaitu vertices 1, 2, 3, 4, 5. So bucu dia ada 5, number of vertices 5 is equal to n minus 1. N is 5, 5 minus 1 is 4. Number of edges is 4. So sekarang kita nak lukis dulu bucu dia 1, 2, 3, 4, 5. Edges dia akan ada 4. So 1, 2, 3, 4. So ini 2, 2, 3, 1. So weighted graph dia 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Question 4E, dia nak maximum flow. So maximum flow, kita buat path, buat flow. Bermula daripada S, kita ke A, ke D, ke T. Maximum flow dia ialah 1. So 1 jadi 0, 4 jadi 3, 7 jadi 6. Seterusnya S, ke A, ke C, ke T. Maximum flow dia ialah 2. So 2 jadi 0, 3 jadi 1, jadi 1. Maximum flow dia ialah 2. Seterusnya S, ke B, ke D, ke T. Maximum flow dia ialah 2. So 2 0, 6 jadi 4, 6 jadi 4. Maximum flow dia ialah 2. Flow tengah semua kosong. Ini sahaja yang boleh buat. Maximum flow dia ialah 5. Untuk soalan 5, dia minta kita buat samakan graf, pairkan graf isomorphic. Graf isomorphic ni kita tengok daripada segi vertices dan edges dia. Kita nak one to one. So kat sini dibahagi 3 graf. So graf A, graf B dan graf C. Pertama kita mesti tengok one to one vertices. So kalau kita tengok kat sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sini graf B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini 9 vertices. Sini pun 9 vertices. Yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini pun 9 vertices. So kita just tulis je balik nombor yang vertices dia dekat dalam satu kotak untuk kita nampak one to one dia. Empat, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau untuk sini kita tengok vertices dia adalah sama. Sama banyak, sama padan. So kat sini kita tak boleh tahu lagi mana satu vertices, mana yang pair untuk isomorphic punya. So kita buat yang seterusnya one to one untuk edges. Okey, dekat one to one edges ni kita kena tengok daripada ke mana dan ke mana dia punya setiap edges untuk satu graf. Okey, mari kita tengok untuk graf A. Kita senaraikan dulu graf A, graf B dan graf C. Okey, kita akan senaraikan dulu untuk edges A.
Okey, lepas kita dah senaraikan sampai habis ni, okey, kita tengok one to one edges dia sama banyak A, B dan C. So macam mana kita nak tahu dia isomorphic ke tak? Okey, first edges ni kita ambil daripada sini. Gerak sini, gerak sini. Dia punya pergerakan edges tu. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah pair of isomorphic? First, kita kena tengok mana struktur dia yang sama. Kalau kita tengokkan dekat sini, struktur untuk ketiga-tiga ni, okey, yang pertama ni okey, sama. Yang ini pun sama. Okey, ni saya dah susunkan ikut turutan sama-sama lah kan. So yang ni pun sama. Ini sama untuk ketiga-tiga dia. Yang ini pun sama untuk ketiga-tiga dia. Ini pun sama, dan dia ada tak sama apabila B ada 1, 3. Kalau kat sini dia 1, 7 dan 1, 7. So yang kat sini adalah salah. Bukan salah, maksudnya berlainan antara ketiga-tiga ni. Okey, itu perbezaan yang pertama. Okey, kalau kita tengok seterusnya, okey, sama juga. Yang ni sama juga. Dan ada yang berlainan apabila dekat sini 5, 7 dan dekat graf sini tak ada pun 5, 7. Yang sini pun tak ada 5, 7. So kat sini adalah perbezaan dia. So kat sini kita boleh tengok yang graf pair of isomorphic is graf A dan graf C adalah isomorphic. Okey, itu sahaja untuk saya punya penerangan untuk soalan 5. Untuk soalan 6A, list the sequence of nodes visited by pre-order, in-order and post-order. So, you nak cari pre-order, in-order and post-order. Okay, based on soalan, kalau nak cari pre-order, kita kena tahu root dia, iaitu A. So, A, and then tengok belah kiri dia. So, B. Ini row yang pertama. So, T, B. Kemudian, yang kanan, T, C. So, baris row yang kedua, yang ni. Ni row kedua. So, row kedua, macam biasa, ambil root dia, A, and then B. Kemudian, B ni ada anak dia. Jadi, ambil T, D, and then T, E. Lepas tu baru pergi ke yang belah kanan, C, and then TF. Okay, seterusnya yang ketiga, row yang ketiga, root dia salin balik A, B, D, anak-anak dia, and then D pun ada anak dia. So A, B, D, G, and then E. Kemudian E ni ada anak dia juga. Jadi ambil H, I. Lepas tu baru pergi ke belah kanan. Ambil C, F, and then G. So this is pre-order. In order pula, kalau pre-order tadi cari root dia dulu, maksudnya A ni yang first. Tapi in order, root dia yang kedua. Kena cari, kita kena pergi ke kiri dulu, lepas tu baru root, and then baru ke kanan. So kiri B, so TB, and then root dia A, dan C, TC. Lepas tu yang kedua, baris yang kedua, ambil kiri dulu, so TD, lepas tu B, and then TE, kemudian baru A. Lepas tu belah kanan TF, dan baru C. So and then row yang ketiga, yang ambil yang paling kiri juga, G, and then atas dia D, kemudian B. Lepas tu ambil bawah H, E, I, and then A,
Sebelah kiri dah settle. Belah kanan J, F, C. So, root dia kat tengah. Kalau pre-order tadi, dia kat awal. Dia di awal. And then, kita pergi ke post order. Post order berbeza dengan in order and pre-order. Kalau pre-order ni, root dia di awal. In order, root dia di tengah. Dan post order, root dia di akhir. So, untuk cari post order, kita kena tahu, tengok dari kiri juga. And then baru ke kanan. Lepas tu baru root dia. So, TB, TC, A. Row yang kedua, TD, TE, B. And then ke kanan TF, C, and then baru A. Row yang ketiga, G, D, and then H, I, E, kemudian baru B, and then J, F, C, dan I sekali A, iaitu root dia. Question number 6, B1. So here, list the nodes in the order they would be visited in a depth first search of the graph starting at A. When choosing a node to explore next, break ties in favor of the alphabetically list. So kat sini, listkan daripada A dan nodes dia ke bawah. So kat sini, A kan boleh lalu dua. A sama ada ke B atau ke C. So first A to B to D, A to B to D to E to G to H, G to H, and then the last one is J. So the second one is A to C to D, then F and G, then I, and then the last one is J. That is the notes. Okey, ini untuk soalan 6B2. Soalan dia, how many directed simple cycles does this graph have? Okay, highlight directed simple cycle. Okay, ini bermaksud a cycle with no repeated vertices other than the requisite repetition of the first and the last vertices. Maksudnya nak kata kat sini, simple cycle ni, dia tak boleh ada vertices yang berulang. Kecuali awal dan juga akhir. Maksudnya kalau start daripada A, habis pun dekat A juga. Itu je yang boleh repeated verticesnya. Okay, so kita try dulu buat nombor 1. Kita try buat A, B, D, E, G, H, J, naik balik A. Okay. So kita salin A, B, D, E, G, H, J, A. Okay, nombor 2 pula. Kita buat yang ni pula. A, C, ni. Kita buat laluan ni. Okay, kita start daripada A,
C, D, F, G, I, J, A. Naik balik atas. Nombor 3 pula. Nombor 3 kita turun bawah ni pun boleh juga kan. Okay. So A, D, G, J, naik balik A. Okay. Ini pun untuk yang nombor 4 ni pula boleh juga buat. Tapi kita guna serong pun boleh. Sekejap. Macam ni. Macam ni. Naik atas balik. Okay. So, A, B, D, F, G, H, J, naik balik A. Lepas tu, apa lagi 5 pula, kita buat serong macam ni. Yang serong ni, naik balik atas. Okay, so kita start A, C, D, E, G, I, J, naik batas balik A. Okay, so totalnya 5. Tengok lagi boleh tak? Macam dah tak boleh je kan? Ini pun dah buat dah, ni dah buat dah. Okay, itu saja. So jawapan dia ialah 5.